lab activity yang hari tu. So saya harapkan you all dah kira lah masing-masing dah buat pengiraan dalam tim masing-masing. Dengan maklumat yang ada pada yang awak buat calculation tu, kita akan gunakan maklumat tersebut untuk kita configure pada device lah, pada device. Okay, kita semak dulu. Yang you all dah buat. Ada yang dah hantar juga. So saya ambil satu lah contoh Yang lain nanti boleh semak. Okay, ni saya ambil grup Amirul, Izul dengan Solihin. Okay. Sebelum awak boleh buat calculation ataupun awak tentukan berapa subnet, berapa host, awak kena baca dia punya requirement. Okay, requirement yang diperlukan. Lagi satu, awak boleh tengok pada dia punya topologi ni lah. Okay, bila awak buka packet tracer tu, awak akan nampak dia punya topologi dia. Dari topologi ni kita boleh tahulah. Okay, kita boleh tahu kita ada 1, 2, 3, 4 network berbeza lah. Okay, 4 network berbeza. Tapi dalam soalan yang ini dia just suruh awak untuk configure bahagian yang belah kiri lah untuk customer router saja, pada bahagian sini sajalah untuk awak configure. Sebab yang bahagian kanan yang ni semua dia dah tolong configurekan untuk awak. Sebab daripada soalan pun dia dah beri network address bagi 192, 168, apa dia bagi? Kosong kan? 0.0/24 /24 lah. Kelas C lah, kita tahu dia kelas C. Dan dia suruh awak buat, dia suruh pecahkan kepada beberapa subnet. Dan setiap subnet tu dia ada bagi tahulah berapa bilangan host yang dia perlukan. Okay, so tugas awak untuk tentukan apakah network address, apakah host address bagi setiap subnet yang ada. Okay. So bila awak tak akan boleh lengkapkan maklumat dalam table ni selagi awak tak buat pengiraan lah. Okay, awak tak buat pengiraan, awak tak boleh tak tentukan apakah maklumat-maklumat dalam ni lah. Okay. Apa dia punya default gateway, apa dia punya IP address untuk dia punya interface ataupun dia punya default gateway dia lah. Dan juga virtual LAN satu punya IP address dan juga host. Okay. Seperti yang kita tahu dalam case yang ini, dalam lab activity ni, dia perlukan kalau awak baca, dia perlukan daripada diagram ni dia perlukan dua subnet lah. Okay. Subnet LAN A dengan subnet LAN B. Okay, LAN A dengan LAN B lah different network. Dan bila awak baca lagi, dia perlukan dua lagi extra subnet. Okay. Yang mana dua lagi tu adalah untuk future network expansion. Bermaksud ada 4 lah yang diperlukan. Okay. LAN A diperlukan 50 host sekurang-kurangnya. Okay, LAN A memerlukan sekurang-kurangnya 50 host. Dan LAN B sekurang-kurangnya diperlukan 40 host. Okay, kalau awak ingat lagi yang saya pesan,
Bila 50 biasanya kita tak boleh bagi dia 50 tapi kita bagi dia 64. 64 tu yang boleh digunakan untuk bagi host hanyalah 62. Sebab 2 tu telah diberikan kepada NA dan BA lah. Sama juga dengan yang 40 ni. Okay. Tu antara maklumat yang perlu awak tahulah sebelum awak boleh buat dia punya buat pengiraan untuk subnetting. Okay, pada bahagian yang bawah ni dia ada soalan-soalan lah. Okay, soalan-soalan yang mana diperlukan untuk membantu awak memahami dengan lebih lah apa itu, kenapa tujuan nak buat subnetting, apa step-step dia, okay, dia punya free fix dia. Okay, kita semak sama ada. Okay, dalam soalan ini dia kata variable length subnet mask will not be used. Okay, kita tak akan gunakan VLSM. VLSM ni kalau jika kita akan gunakan sekiranya kita nak efisienkan lagi kita punya proses pembagian IP, yang mana kalau dia nak 40 kita bagi dia 40, kalau dia nak 50 kita bagi dia 50, kita ikut requirement dia. Kalau yang macam kita belajar sekarang CIDR ni, dia adalah kita bahagi semua subnet dapat bilangan. Okay, contoh dia ada 4 subnet, semua subnet 0, subnet 1, subnet 2, subnet 3 semua dapat bilangan host yang sama banyak. Dia dapat 64, sini dapat 64, sini dapat 64, sini dapat 64. Tapi kalau VLSM kita pecah juga kepada subnet. Tapi maybe yang ini dapat 64, yang ini mungkin dapat 128, okay. Yang ni mungkin dapat 32 saja. So dia pecahkan macam tu. Dia ikut keperluan lah. Okay, kita boleh pecahkan ikut keperluan. Dan dia bukannya sama banyak lah dia punya bilangan host yang dia dapat pada satu-satu subnet. Kalau CIDR semua subnet dapat bilangan host yang sama banyak. Okay, itu beza dia lah. VLSM kita tak cover lah, awak cover semester depan. Okay, soalan D. Answer the following question to help creating a subnet scheme that meet the state network requirement. Okay, how many host address are needed in largest required subnet? 50 lah, sebab dia tanya berapa banyak host address yang diperlukan untuk yang terbesar lah, largest required subnet. Dekat sini dia bagi tahulah bilangan host dia. Subnet yang A, subnet LAN A 50. LAN B dia nak 40. So yang terbesar 50 lah. Okay, 50. Okay, what is the minimum number of subnet required? Okay, berapa minimum subnet yang diperlukan adalah 4 lah. Disebabkan dua tu adalah LAN A, LAN B dan 2 lagi adalah yang untuk future lah. Okay. So total kan ada 4 subnet lah. Okay, minimum subnet yang diperlukan. Okay. The network that you atas to subnet is 192.168.0.0/24. Okay, ini adalah NA ataupun network address yang diberikan untuk awak subnetkan dia, untuk awak pecahkan dia. Okay, what is a /24 subnet mask in binary? Okay, ni dah default subnet mask lah. Ni saya rasa semua orang dah sepatutnya memang ingat lah. Okay, kenapa dapatnya value ini? Boleh saya dapatkan respon daripada guru? Kenapa jawapan dia ni, guru? Sebab dia convert ke binary. Okay, daripada kalau decimal dia? Decimal dia berapa? 192.180. Prefix dia tu 24. Okay, prefix dia 24. Kalau 24, berapa? Klasik. Network dia ada 255. Yang tu yang Madam minta. Ya, betul. Ya, betul yang itu. 255. 255.0. Okay. Baik, masalah. Okay. Itu adalah kenapa datangnya satu kat sini. .0 lah kat sini. Okay. 255.0. Dia bersamaan juga dengan /24 lah. Okay. Dia tanya, what is /24 subnet mask in binary? Inilah jawapan dia.
Okay, bilangan satu dia ni ada 24. Okay, soalan E. The subnet mask is made up of two portion. Okay, subnet mask ni dia ada dua bahagian kan. Kalau awak nampaklah dekat sini ni subnet mask, okay, dia ada dua. Ada yang bilangan dia punya value dia adalah satu, ada yang value dia adalah kosong. Kalau value dia adalah satu, menunjukkan dia adalah network portion lah. Okay, network. Sini bahagian network. Dan bila value dia adalah zero, so dia adalah host portion lah. Okay. So kalau default kelas C ada 34 bit untuk network. So ada 8 bit untuk host lah. Itu semua orang dah tahu sepatutnya. Okay, itu betul lah. Ni network portion, ni host portion. Okay, dekat bawah ni pula ditanyalah. Okay, to subnet a network bit from host portion of the original network mask chain itu subnet bit. Ni borrow bit lah. Okay, borrow bit. So hari tu pun kita dah belajar nak dapatkan subnet adalah 2 kuasa N. Okay, sama dengan number of subnet. Sama saja kadang ada buku guna 2 kuasa lain lah. Okay, ada yang macam-macam lah. Okay, tapi dia punya konsep sama je. Nak kira usable host, 2 kuasa H tolak 2. H ni apa? H ni adalah number of host bit. N ni apa? N is a borrow bit. Borrow bit ataupun kalau dalam soalan yang ni, dalam paper ni, dalam lab sheet ni, dia adalah subnet bit lah. Subnet bit. So itu adalah dia punya rumus lah yang awak kena tahu. So dia bagi tahulah dekat atas ni. Okay. So dekat soalan nombor 1 ni disuruh awak dapatkan dia punya dotted decimal lah. Okay. Ni pun kita dah banyak buat latihan. Dotted decimal, subnet mask, equivalent. Okay, yang atas ni dia bagi ni lah /25. Kenapa /25? Sebab kalau awak kira ni ada 25. Kalau ikutkan kelas C default, ini adalah network. Dan ini semua adalah host kan. Tapi dalam bab banyak ni, dia dah tukar satu bit menjadi, satu bit ni menjadi satu. Bila nilai dia satu, maksud dia dah dijadikan sebagai network bit. So satu ni sebagai borrow bit ataupun subnet bit dia. Okay, number of subnet yang kita boleh buat, 2 kuasa borrow bit. 2 kuasa 1 bersamaan 2. Ni kawan awak kira lah. Dapat 2 subnet. Okay, dotted decimal subnet mask equivalent. Macam biasalah 255 dot. Kenapa dapat 128? Sebab value kat situ adalah 2 kuasa 7. Dapat 128. Okay, yang bawah ni pula number of host. Okay, 2 kuasa H tolak 2 lah. H ni apa? 7 mendatang 7 ni. Kira bilangan satu yang ada, bilangan kosong yang ada. Dapatlah 2 kuasa 7. 2 kuasa 7 adalah 128. Tolak 2 lah. Tolak 2, awak akan dapat bilangan host yang kita boleh gunakan dalam satu-satu sub-network. Okay, itu /25. /26. Siapa? Bizati boleh terangkan macam mana dapat /26 tu? Dia punya dotted decimal macam tu, number of subnet kenapa dapat 2 kuasa 2, number of host dapat 2 power of 6 minus 2. Bizati ada tak? Ada. Okay, Bizati boleh explain sikit macam mana yang /26 tu? Yang /26 tu dapat yang decimal subnet mask tu, yang belakang tu kan dapat 192 kan. Yang satu tu kuasa apa, 2 kuasa 2 kuasa berapa tu? Paling ujung 2 kuasa berapa? 7. kuasa 7. 2 kuasa 7 tambahkan dengan 2 kuasa berapa? Kuasa 6. 2 kuasa 6. So dapat 192. 25 ni mana datang ni? Itu madam yang satu-satu tu tambah semua. Semua sekali lah daripada 2 kuasa 7 sampailah 2 kuasa kosong.
tambah semua sekali. So macam mana pula yang bawah ni? Macam mana boleh datangnya 2 kuasa 2? Macam mana dapat 2 pula kat sini? Sebab 2 borobit. Okey, sini ada 2 borobit. Okey. Macam mana nak menentukan borobit? Kalau ikutkan pada asalnya semua ni adalah 1111.111.111.111 dan sini adalah dot kosong-kosong kan? Semua ni sepatutnya 8 bit ni adalah kosong. Tapi sebabkan kita dah guna jadikan dia adalah /26, maka bit yang sini 2 ni akan dijadikan sebagai 1. Itulah borobit. Maklumat daripada borobit kita boleh gunakan untuk mengira subnet. Okay, 2 kuasa 2. Yang bawah tu? Yang bawah tu 2 kuasa 6 tu host bit. So host bit yang tinggal ada 6 kat sini. Asal-asal kelas C host bit ada berapa? Kelas C default. Default kelas C bilangan host bit dia berapa? Default kelas C, default subnet mask kelas C, dia punya host bit dia berapa? 25. Betul, 25. Default kelas C. Kelas C subnet mask kan 255.255.255 kosong. Tapi kalau kita tukar kepada binary, so berapa bilangan bit untuk host? Untuk host kan ada berapa? Host bit dia. Ni 8. default kelas C ada 8. So tapi default kelas C 8. Okay, 8. Tapi kalau macam kita dah buat subnetting ni bukan lagi default lah. Kita bukan lagi default. Kita dah pinjamkan 2 ni. Kalau /26 dah pinjamkan 2 lah. Kalau default dia ada 8 standard dia lah. Asalnya 8. Nak tahu berapa subnet sebenarnya kita just tolak nak tahu borobit just tolak daripada host bit dia. Ataupun tolak daripada borobit dia lah. Boleh tahu host bit yang tinggal. So dia saling berkait lah antara satu sama lain. Antara host dengan subnet. Kalau kita tahu maklumat subnet sahaja pun dah boleh untuk kita tahu berapa bilangan host satu-satu subnet lah. Daripada maklumat host pun kita dah boleh tahu berapa subnet yang kita boleh buat. Okey, soalan nombor 3. Amirul ada tak? Madam, Ya. saya Sarah pergi tanda sekejap. Ya, silakan. Okay. Amirul ada? Ada. Okey, Amirul explain sikit /27 ni macam mana? Sekejap madam. Ya. Borobit ada 3. Okey, betul. Okey. So explain yang ni dulu. Macam mana boleh letak desimal dia bersamaan dengan ni? Satu 28 campur 64 campur 32. So dapat 224. 224. Okay. So kenapa tambah 108, 64 dan 32? Sebab kita depend pada satu yang ada pada yang borobit ni lah. Okay, yang seterusnya ni. Macam mana ni? Bawah ni. Kuasa 3 tu borobit. So 2 kuasa 3 lah. Dapat. Okay. So yang bawah ni pun sama 2 kuasa 5. 2 kuasa 5 tu tengok pada kosong. Nilai kosong ni lah. Sebab itu adalah mewakili untuk bahagian host.
Tolak 2 lah. Tolak 2, kenapa nak tolak 2? Si siapa ni, Amirul? Kenapa nak tolak 2 kat situ? Kenapa setiap kali subnet tu kita tolak 2? Setiap kali host tu yang boleh digunakan, kita mesti tolak 2. Tolak 2 tu untuk apa? 2 tu nak bagi kat siapa? Ya, Amirul. Siapa? BA dengan NA. NA dengan BA lah. BA dengan NA. Setiap kali subnet work memang kita ada reserve. NA adalah yang pertama, BA adalah yang last kali. In between tu kita boleh gunakan untuk kita berikan kepada host. Sama jugalah yang ni. Nombor 4, /28 bermaksud daripada maklumat subnet mask ni secara binary lah. Kalau dalam bentuk macam ni, kita sebenarnya agak lambat sikit lah nak tahu berapa dia punya borrow bit. Tapi masih lagi boleh tahulah berapa borrow bit dia lah. Tapi awak kena tukar kepada dalam bentuk ni baru awak tahu bilangan borrow bit dia. So daripada maklumat ni tahulah borrow bit dia adalah 4, 204 dapat 16. Dan 4 jugalah yang tinggal untuk host. Okay, 204 tolak 2 dapat 14 host. Okay, /29. So bermaksud 24, 25, 26, 27, 28, 29. Kira bilangan 1 mesti ada 29 daripada kiri ke kanan. So dapat 248 lah. So kita tambahkan saja dia punya value pada setiap bit yang nombor 1. Dapat 5 borrow bit. So 205 bersamaan 32 subnet. Bermaksud dalam satu network tu awak boleh, asalnya dibagi satu network, so awak boleh pecahkan sebanyak 32 bahagian dengan bilangan setiap subnet ni adalah 6 host dia boleh guna. Okay, 6 host saja boleh digunakan, boleh diberikan kepada setiap network. /30. Okay, /30 adalah dia punya borrow bit dia adalah ada 6. Okay, 6 dapat 64 subnet dan bilangan host yang kita boleh gunakan adalah 2. Biasanya /30 ni digunakan untuk connection antara router dengan router. Okay, router dengan router. Router 1 dengan router 2. Router 1 dengan router 2 sebenarnya dia perlukan 2 lah. Okay, 2 yang kita akan berikan pada interface sebelah sini untuk dia punya gateway dia. Yang ni pun sama, kita akan bagi gateway kat sini. Dan 1 bagi NA, 1 lagi bagi BA. Cukuplah 4 lah. 2 ni yang kita bagi pada sini lah. 2 lagi kita tak kira kan, BA dengan NA ni. Yang ini kita tak configure. Kita tak akan configure. So that's why /30 ni memang selalu digunakan untuk kita configure pada inter-router. Okay, antara router kita guna /30. Sebab bilangan host dia yang boleh digunakan hanyalah 2. Dia tak ada lagi. Okay, sebenarnya 4 tapi 2 lagi dah tolak untuk NA dan BA. Okay, seterusnya dia tanya consider your answer above. Which subnet meet the required number of minimum host address. Okay. Antara jawapan awak yang kat atas tu dia kata subnet mask yang mana yang memerlukan bilangan nombor host address paling minimum lah. Okay. Kalau /26 tadi kita perlukan paling minimum 40 kan. Kita 40 kan. 50. Kita perlukan 50 lah. So untuk dapatkan 50 kita mesti pakai sama ada /26 ataupun /20. 50 maksudnya boleh pakai yang 62 dengan 128 lah. Kita tak boleh pakai yang 30. Pakai 30 dah kurang lah, tak cukup 50. Okay, that's why jawapan dia kat sini /26 ataupun /25. Okay, sama ada 60 pakai 64 ataupun 62 ataupun 126 lah. Yang ni /25, yang ni /26. Okay, itu dia punya jawapan lah. Okay, lepas tu dekat bawah ni dia tanya lagi. Considering your answer above, okay, berdasarkan jawapan yang ke atas tu, subnet mask mana yang
memenuhi minimum number of subnet. Kita perlukan sekurang-kurangnya 4 subnet. Kalau kita nak bagi lebih, bolehlah. Okay? Tanpa kita consider dia punya host lah. Yang ini soalan asing lah. So, subnet mana yang kalau kita boleh buat 4 dan lebih. So, subnet /26, 27, betul ke? Okey, betul. Okey. Yang memenuhi minimum number of subnet required. 26 kita boleh buat 26 kita boleh buat berapa? 26 boleh buat 4 subnet. Ni 4 subnet. 27, 8, ses 28, 16, ses 29, 32, ses 30, 64. Betul ke? Ses 30 kita boleh buat 64 subnet. Betul. Okey, itu adalah jawapan dia lah. Kenapa jawapan dia selain 24, SOS 26, 27, 28, 29 dan 30. Sebab soalan dia tanya yang mana yang memenuhi sekurang-kurangnya 4 subnet. Sebab dalam soalan dia kata LAN A, LAN B campur 2 lagi untuk future expansion. Okay, sekurang-kurangnya 4 lah. So, SES 36 sampai SES 30. Okay, daripada jawapan yang ada di atas, dia kata yang mana satu yang memenuhi awak punya dalam soalan lah, requirement soalan. Requirement soalan, dia nak 4 subnet dan dia nak subnet nak 4 dan dia mestilah ada nak sekurang-kurangnya 50 host. Okay, kalau 50 sepatutnya pakai 64 lah. Okay, yang mana memenuhi /26 lah. Okay. /26 adalah yang paling sesuai sekali. Sebab /26 adalah dia akan ada 4 subnet dan host dia adalah 62 lah. 62 host yang kita boleh berikan. Total host ada 64 tapi yang boleh digunakan hanyalah 62. Kalau ambil yang /27 dah tak memenuhi. Ambil /28 tak memenuhi. Okey, tak memenuhi. Ambil /25 pun tak memenuhi. Sebab /25 kita baru ada 2 subnet. Okey, tak boleh. That's why pakai /26. Okey, itu cara macam mana kita nak identify lah. Nak fahamkan daripada keperluan yang dia nak dengan apa yang ada lah. Okey. When you have determined which subnet must meet all the state network requirement, okay, bila awak dah tentukan dia punya ni semua requirement dia, awak kena tentukanlah dia punya macam biasalah dia punya subnet 0 sampailah subnet 3 lah dia punya network address. Kadang dia tulis NA network address, kadang-kadang dia tulis subnet address, so maksud dia sama saja. Dalam soalan yang ni dia tak suruh awak listkan dia punya range. Okay. Tapi biasanya kalau bagusnya awak adalah yang awak rekodkan untuk range dia supaya mudah untuk kita tahu dia punya range address dia yang boleh digunakan. Okey, daripada soalan tadi diberikan NA dia 192.168.0.0. Okey, macam mana boleh dapat .0, 64, 128, 192 ni? Boleh kita panggil Maisara. Maisara boleh ni tak explain sikit? Subnet mesh yang pertama dia ambil daripada soalan. Betul. Yang kedua dia tambah. Kenapa tambah 64? Kenapa tambah 64? Sebab prefix dia per 26. Prefix dia per 26. Okey, prefix dia 26. Tapi
kenapa tambah 64 Macam mana nak awak buat calculation macam mana? Awak base on apa? Ingat lagi tak saya ajar yang ada MSB tu? Ingat. So ingat dia punya slash 26 bermaksud, okay, saya tulis dekat sini slash 26. So bermaksud kat sini dia ada 24, 25, 26 kan. Ni adalah otet terakhir lah. Okay, so ada 2 ni kan. So MSB value dia berapa? 2/6. 2/6. Ni adalah MSB value dia. Yang hari tu saya ada share dia punya jalan kerja tu kan. Awak tengok layan tu. So dekat sini kita tahu 2/6. MSB value ni adalah 2/6. So 2/6 adalah 64. So setiap subnet tu kita akan tambah 64. That's why datang 64 kat sini. Okay, bila macam ada soalan ni dekat test ke apa, dia awak kena tunjuklah jalan kerja sikit Tunjuklah cara dia macam mana awak dapat tu. Okay, untuk semakan lah. Dia macam ni lah. Okay, buat je lah. Default subnet mask. Oh, kalau soalannya dalam subjektif kena buat cara kiraan dia. Ya, betul. Kalau subjektif tu buatlah kira sikit. Tapi kalau awak tengok macam markahnya contohnya 5 je kan. Lepas tu ada 5 kotak je kat situ. Awak tak payahlah buat panjang-panjang cerita tu. Okay, dia punya jalan kerja tak payahlah terus dimasukkan. Tapi kalau dia punya markah tu banyak, awak kena tunjuk. Saya takut nanti bila awak just insert dia punya value saja, saya takut awak akan kehilangan untuk step. Okay, tengok pada markah yang diperuntukkan. Okay, default subnet mask. Sebabkan dia adalah kelas C, maka kita tahu dia adalah yang ini kadang saya suka ringkaskan sebab kita tahu kalau kelas C automatik dia kacau yang otak yang belah kanan sekali kan. Otak yang keempat saja. Okay, sebab ni default subnet mask. So custom dia. So automatik kita tahulah sini dia custom. Yang ni semua satulah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ini sebabkan dia slash 26 tambah 2. Yang lain kekal kosong. So daripada maklumat yang ni tulis je lah 25. Then lepas tu kita ni lah untuk kita betul-betul pastilah kan. Pasti ni adalah MSB. MSB value dia bersamaan 2/6 bersamaan 64 dan dia berada pada otak yang ke-4 kan. Dia berada pada otak ke-4. So kita punya NA yang pertama tadi adalah 192.168.0.0. Tiru je daripada soalan. So subnet yang ni kosong lah. Subnet yang 192.168.0. Yang ini tambah 64 di otak yang ke-4. Kalau awak nanti bila semester depan ambil track network, awak akan maybe jumpa IP yang kelas B lah. So kita dah tak main dah kelas C lagi. Awak akan main dengan kelas B. Bila kelas B range dia besar. Satu subnet dia boleh sampai 1,000, 2,000, 3,000 dia punya. Tapi kelas C satu subnet maksimum kalau ada satu network dia ada 254 lah. Tapi kalau ada 126 lah. Itu paling maksimum lah. Okay. So ni dapat .64. Itu adalah subnet yang kedua. Kan dapatlah yang ni lah. Madam, tadi madam kata maksimum 254 ke 256? 54 itu untuk kalau kita ada satu network dia macam tu. Yang ni slash 24. 254 yang boleh digunakan sebab satu dah bagi NA, satu dah bagi BA. Kalau kita punya subnet slash 25, kita punya network kita bagi dua. 126, 126 kalau ikutkan sini 128 kan dah bagi NA 1, BA 1. NA 1, BA 1. Setiap subnet tu ada NA dengan BA dia. Yang boleh digunakan untuk diberikan pada host 126 je. Okay. Itu maksimum dia 200. Kalau bagi lagi kepada slash 20
27, awak akan bahagikan jadi 8 subnet. 4 subnet. 2 kuasa 2. Ni baru satu 1 borobit kan. Slide 25 ni kan 1 borobit kan. Borobit dia satu je kan. Kalau slide 25. Betul tak? Betul. Kalau slide 26 macam soalan ni, slide 26. Borobit dia 2 kan. So 2 sebenarnya 2 kuasa 2. So dapat 4 lah dia punya subnet dia. Tu hubungan dia lah antara borobit dan juga subnet. Okey, kita akan tambahkan 64 lagi lah, 64 sebab dia depend pada nilai MSB pada kita punya yang value satu yang ada pada kita punya octet tu lah. Okey, daripada maklumat tu kita akan dapat ni lah, ni semualah dapat. Biasanya saya akan kirakan dia punya, yang saya buat yang fokus sikit. Okey, pertama tadi subnet kosong lah. Okey, ni punya ni 192, 168.0.0 daripada soalan. Lepas tu okey, tambah 64 bergantung kepada MSB tadi. 68.0.64. Okey, untuk dapatkan subnet dia yang kedua kan. Okey, ni adalah subnet 1. Sebab saya selalu kira daripada subnet kosong. Okey. Lepas tu baru ni subnet ketiga. 168.0. Okey, tambah 64 lagi. Kenapa tambah 64? Sebab MSB value dia adalah 64 value dia. Dan kita buat andaian semuanya bilangan host dia sama, banyak. Okey, sama banyak. So dapat 1, 2, 8. Then nombor 3 192, 168.0. Tambah 64 lagi dapat 192. Biasanya saya akan tambah satu kali lagi. Untuk apa? Untuk apa saya tambah? Siapa tahu tak? Kenapa saya nak tambah 64 lagi tu? Sebab dia punya subnet sampai 4. Tak, kalau dah Dah kira ni lama 1, 2, 3, 4, 5 dah. Kenapa saya nak tambah sampai 2, 5, 6 tu? Untuk dia. Sebab itu adalah maksimum dia. Okey, sebab saya senang saya nak dapatkan dia punya BA dia nanti. Okey, saya nak senang nak dapatkan BA dia. Okey, ni BA dia. Sebab BA ni biasanya kita nak dapatkan dia kan, kita tolak satu daripada network sebelum dia kan. 256 ni tolak satu, dapatlah .255 kat sini. .255 ni penuh lah nanti awak tulis. Okay. So nak tahu, okay, kita dah tahu yang ni. Nak tahu yang NA ataupun first IP dia kat sini. First IP dia, ni last IP. First IP nak tahu? Okay, contohlah subnet kosong ni, dia .1 lah ni kita bercerita pasal berkaitan octet yang keempat saja. Saya tak tulis semua ni lah. Okay, octet yang keempat je. Kenapa dapat .1? Dia adalah inilah, nak dapatkan range yang pertama adalah tambah satu je daripada NA. Okey, lepas tu nak tahu BA dekat sini, awak tolak satu daripada NA kat sini. So dapat .63 lah. Dapat .63. So automatik awak tolak satu kat sini, dapat .62. Okay, nak tahu first, macam biasalah ni tambah 65. Siapa tak tahu yang ni lagi? Sini berapa? .1, 2, 7. Sini dapat .1, 2, 6. Tu cara kita tentukan dia lah. Okay. Dia dapat .1, 2, 9. Macam nak tahu sini? Tolak 192, tolak 1 dapat .191. So sebelah dia sini, tolak lah 190. Ni dapat .193. Sini dapat 25, sini dapat .254. That's why kalau kita tak pecahkan kepada empat subnet, kita boleh guna 1 sampai 254 lah kan, tanpa kita buat pecahan. Tapi sebabkan kita dah pecahkan kepada 4 bahagian, 4
4 bahagian, maka kita dah ada 4 subnet lah macam ni kan, 4 subnet. Okay. Subnet kosong sini, subnet kosong. Daripada nombor 21 sampailah dot 162. 62. Okay, 62. Maksudnya semua PC-PC yang berada pada subnet yang tengah ni, subnet yang pertama tu, itulah nombor dia. Dia tak boleh ambil 192.168.0.254 tapi awak assign pada Kalau ada file. apa? File. File apa? File apa putih? Putih. File. File tak ada. Raspberry Pi tak ada. Nak pinjam dia punya komputer. Ada file. HDMI tu. Kena cari aku. Tak ada kot kat sini. Kalau ada pun dekat rumah kot. Ada pun. Tak ada tak bawa. Oh betul dia. Sorry ada interruption. Okey. Ni tadilah dia punya, maksudnya ada 4 subnet daripada subnet kosong, subnet. Ni untuk tadi LAN A. Kalau ikutkan daripada requirement soalan tadi, kita bagi kepada 4 subnet. Ni untuk A, untuk B. 2 lagi untuk reserve lah 2 ni reserve untuk future use. Okay. So macam awak punya diagram tadi. Diagram kat sini. Okay. Daripada diagram kat sini, topologi ni, kita boleh dah tahulah. Dia suruh kita configure untuk yang belah kiri je. Okay, yang belah kiri. LAN A, LAN B. Sebenarnya kalau ikutkan dia boleh tambah satu lagi lah. Dia boleh tambah lagi sini. Untuk sambung kepada apa-apalah. LAN C ke. Kalau ikutkan lah. Tambah satu lagi sini. LAN D. Ni sambung lah. Ni sambung pada PC dia lah. At least boleh dah support sampai 62 host. Dan ni pun 62 host. Yang 50 ni pun sebenarnya kita boleh. Dia boleh bagi lebih lah sampai maksimum 62 host. Okay, kalau ikutkan itulah yang kita kena configure. Okay, daripada yang kita kira tadi. Ni kan kita dah kira. Ni. Kita dah kira. Dia ada dia punya peraturan dia lah, rules dia. Yang dinyatakan dekat sini. Awak dah baca tak rules dia? Okay, sebelum tu dia punya prefix lah. Prefix semua sebab dia sama banyak, semua sama lah. Okay. Kalau ada macam kita pakai VLSM, ada yang 64, ada yang 128, ada yang 32. So prefix dia berbeza setiap subnet. Tapi disebabkan kita pakai CIDR, subnetting biasa saja, sama banyak setiap subnet, maka dia punya prefix pun sama. Subnet mask dia pun sama lah. Okay, sebab dia saling berkait kan antara prefix dan juga subnet mask. Kadang-kadang kita bagi dalam slash bentuk prefix. Kadang-kadang kita bagi dalam bentuk subnet mask yang panjang macam ni. Okey. Peraturan yang awak kena ikut sebelum awak boleh berikan IP, nampak tak? Table kat atas ni. Kat atas ni kalau ikutkan dia punya ni dia suruh awak isi kan? Dia suruh awak isi lah. Yang ni macam mana boleh dapat ni, yang ni macam ni, kenapa? Okay. So daripada ni peraturan yang ditetapkan lah kat sini. Okay, assign IP address based on the following criteria. Okay, untuk practical task ke apa pun nanti biasa saya akan buat dia punya rules dia. Okay, awak kena assign ikut IP berapa pada setiap host tu. Okay, contoh dalam yang ini disuruh gunakan, dia kata assign first subnet to LAN A and then assign second subnet to LAN B. Macam tadilah. So ni subnet yang pertama kan. Subnet yang pertama, ni subnet kedua, subnet ketiga dan subnet keempat. Subnet pertama dia kata assign pada LAN A. Ni LAN A punya.
IP address. Yang ni untuk LAN B. Yang dua lagi reserve. Reserve untuk future use. Okay. Bila dah tahu nak tentukan dia punya subnet mana, untuk LAN A dapat IP apa, LAN B dapat IP apa, baca lagi, dia katakan kat sini, first host address for the customer router interface connected to the LAN. Okay, dia kata gunakan first host address for the customer router interface connected to LAN A switch. Okay. Interface maksudnya router tu kan dia ada sambungan kepada ni kan, switch kan. Tadi tengok ni. Okay, tadi kita dah tengok kat sini. Dia kata gunakan IP yang pertama tu bagi pada interface yang menyambungkan antara customer router ni dengan LAN A switch. So maksudnya sini interface yang kat sini ni perlu diberikan IP yang pertama. Apa IP pertama? IP pertama dalam LAN dalam subnet yang pertama yang boleh diberikan. Apa dia IP pertama dia? Dot berapa? Maksud madam IP pertama. Ya, faham. IP pertama. Tengok tadi table. Oh. Hmm. 192 tu kan? Ya, 192, 168 lagi. Sambungan dia apa? IP pertama. Berapa IP dia? .0 madam. .0 NA tak boleh bagi pada host, Ya, tak boleh bagi pada, dia kata IP pertama yang boleh digunakan. 192.168.0.1. Ya betul. .1 ni kita akan bagi pada gateway ni. Tadi gateway ni kan. G maksudnya G 0/0 interface ni kita akan bagikan .1 tu kita akan bagi pada dia. Okay, .1 maksudnya interface Giga Ethernet 0/0 akan dapat IP .1. Okay, .1 tu diberikan pada ni. Atas sebab apa? Dia nyatakan kat sini. Dia nyatakan dalam soalan, dia kata rulesnya mesti follow ni lah. Okay. First host address. Okay. First host address bagi pada interface yang menyambungkan antara customer router dan juga LAN switch. Yang itu aku kena tahulah inilah. Mana yang satu bahagian dia? Ni bahagian dia. Bahagian dia ini. So point dia adalah di G0/0. Okay, lepas tu dia kata juga IP kedua, dia kata bagikan pada IP kedua pada setiap subnet tu, dia kata bagi pada LAN A switch. Okay, LAN A switch ni akan dapat IP kedua. IP kedua apa? IP kedua? IP kedua apa? 192.168.0.65. .65. Tak, ini IP kedua. Saya kata IP kedua dalam subnet yang pertama. IP kedua. IP kedua dalam subnet pertama. Kita baru nak assign untuk LAN A dulu. Oh, Apa nombor dia? 192.0.62. Itu last, nampak ni last kan, tulis last ni. Madam nak macam mana? Saya tak faham. IP kedua Ya, cuba baca. Kau baca tu yang statement nombor 2 tu. Statement ni, baca statement ni. Use the second host address for the LAN A switch. Make sure to assign a default gateway address for Okey, the baca. switch. Baca yang ni je. Apa maksud dia kata? Use second host address for the LAN A switch. Gunakan Host address yang kedua Kedua. untuk LAN A switch. gunakan IP yang kedua kan? IP yang kedua lah. Host address yang kedua untuk LAN A switch. LAN A switch yang mana ni kan? LAN A switch. Disuruh bagi IP yang kedua. IP yang kedua apa nombor dia? .2, betul, .2.
Dot 2 ni bagi kat dia. Oh. Dot 2. Yang depan tu kau ingat lah 192.168.2. Oh. Dot 2 tu Okey, bagi kat dia. Kat mana nak letak? Dekat interwilan. Dekat wilan 1 lah. Kan switch kan kita biasa masukkan IP pada dia punya wilan 1 punya interface kan. So nanti kita akan masukkan, kita akan setkan IP address dia pada bahagian tersebut. Okey, lepas tu baca lagi ni bawah dia. Okey, baca statement number 3. Use the last host address for PCA. Apa dia kata? Make sure to assign a default gateway address for the PC. Apa ni maksud dia ni? Guna last host address. Okey, last host address untuk PCA kan? PCA yang mana? Ni kan? Yang betul. So PCA dia kata gunakan host address yang terakhir. Apa host address yang terakhir dalam subnet yang pertama tadi? .62. So PC nanti kita akan setkan IP dia adalah .62. Faham tak? Faham. Okey, buat benda yang sama juga dia kata untuk subnet yang kedua, untuk LAN B. Untuk LAN B. So bermaksud IP yang pertama dalam subnet yang kedua akan diberikan kepada G0/1. Kan? G0/1. So apa IP yang pertama untuk subnet yang kedua ni? Untuk diberikan pada G router interface yang menghubungkan di antara customer router dengan LAN ni, LAN B ni. Kat sini, point kat sini apa patutnya? Nak diberikan pada sini. 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 Yang saya highlightkan tu. Kita akan settingkan IP dia ni ataupun gateway dia ni. Gateway ni kita akan bagi IP yang pertama. Kita tak faham. Ni. LAN B kan dapat yang ni. Subnet yang kedua. Kan? Betul. So, apa yang IP pertama dalam subnet yang kedua ni, okay, subnet 1 ni. Subnet 1 ni, subnet 1. Apa IP pertama dia? Host address dia? Berapa? Dot? 65. Dot 65 tu kena bagi pada? Router tu. Pada router. Router tu banyak interface. Okay, banyak interface. Interface tu merujuk pada dia punya port lah dia punya port. Okay, so dekat sini akan dapat dot, router ni nanti dia akan dapat dot 65. 60 apa ni tadi? 65 65 sebab mengikut pada arahan dalam soalan dia kata nak menghubungkan di antara customer router dengan LAN B, gunakan IP yang pertama dalam subnet tersebut. Dot 65 lah IP pertama dia adalah IP pertama ataupun host address yang pertama. Okay, dot 65. So, IP yang kedua dia kata host address yang kedua bagi pada LAN B switch. So, berapa? Sini dapat dot berapa? LAN B dapat dot berapa? 64. Dia dapat salah. 64. Oh, tambah. Astaghfirullah. Sorry. Dapat 66. 66. Okay, PCB dapat berapa? Last host address. Dapat berapa? Satu berapa? 126. Tu. That's why pentingnya awak buat table ni. Okay, awak jangan tak buat table ni. Setiap kali awak buat, awak dapat topologi macam ni untuk kalau disuruh bagi subnetting, wajib awak buat table ni. Kalau tak nanti awak akan tak tahu sebenarnya IP untuk device awak ni nak bagi IP apa, awak tak akan tahulah. Pening nanti. So dapat 126. Okay, awak dah selesai tentukan IP yang awak akan berikan pada setiap device. Sekiranya awak buat subnetting salah, maka awak akan configure salah lah.
awak punya device semua. Tu tak betul lah. Okay. Sekiranya contoh LAN C pun disuruh buat benda yang sama kan. So awak tambah lah configure, tapi dalam soalan ni tak perlu, dia tak suruh pun. Okay, dia tak suruh. Okay, selepas awak dah tentukan tu, awak bolehlah update jawapan awak kat dalam ni. Dalam addressing table. Okay, so dekat addressing table ni, awak nampak kan? Addressing table ni dia ada customer router G0/0, G0/1. Tapi kalau awak tengok dekat packet tracer awak tak jumpa port number ni kan, dia tak available. So awak kena show sendirilah Awak tekan pada preferences and then show dia punya port ataupun port label kot. Okay, dia akan tunjukkanlah dia punya IP dia punya port-port ni lah, G0/0, G0/1, semua-semua ni lah dia punya nama-nama ni dia akan showkan. Kalau awak tak tick, sampai bila pun awak takkan tahu yang mana G0/0, yang mana G0/1. Melainkan awak check sendiri melalui configuration lah, awak show dia punya interface. Okay, sekarang dekat sini awak dah tahulah kan dia punya, hasil daripada kita dah masukkan dalam topologi ni. So apa IP dekat sini? Apa IP dekat G0/0 tadi? 01. 01 lah. Okay, 01. Okay. So mudah saja. 01. Yang ni jangan jadi lurus bendul pula Saya tulis 1.01. Awak tulis tu je nanti awak configure. So configure mesti penuh .0.1. Subnet mask dia berapa? .192. So depan dia tu jangan lurus bendul. 255 lah 255. So G0/1 tengok je dari sini dapat .65. Biasanya saya kalau kelas face to face memang saya suruh awak conteng pada awak punya live sheet ni. Awak tulis satu-satu. Kadang-kadang student ni tak suka nak conteng pada topologi dia. Okay, kalau awak tak conteng pada topologi awak, bila awak nak configure awak punya device ataupun real device, agak sukarlah awak nak cari yang mana satu kan. So pentinglah untuk awak draw dia punya topologi and then assign pada device dia punya IP dia. Yang ni pun samalah 192.168. Buatlah Yang ni awak buatlah. Okey, satu lagi dia punya yang penting adalah awak menentukan dia punya default gateway. Ini .65. Yang ni samalah sebabkan dia punya bilangan host dia sama banyak, maka dia punya IP dia samalah. Dia punya subnet mask dia sama. Okey, subnet mask dia sama. Ini betulkanlah nanti Okey, kat sini VLAN 1 untuk LAN A, LAN B semua tadi dah kira. Just transfer masuk dalam table. Okey, lepas tu PC. PC pun dah dapat. PC adalah IP yang paling last. .62. Sini .126. Okey, .126. Okey, lepas tu default gateway. Default gateway awak kena tengok pada awak punya ni. Contoh PC A nak pergi pada PC B, lalu dekat interface mana? Guru. PC A nak communicate pergi kepada PC B, lalu nak lalu gateway mana? Pintu mana nak lalu? PC A nak pergi PC B. Guru.
Guru tak ada. Guru tak ada, kita panggil Hajar. Hajar. Oh, Hajar. Tak ada respon juga. Nampaknya semua kena on kamera lah macam ni. Semua on kamera lah. Sebab saya jadi cakap seorang. Saya panggil tak respon. Macam mana ni memang tak ada, si Hajar tak ada, guru tak ada On kamera lah. Ke nak habiskan kelas je, tamatkan kelas Tamatkan kelas ke? Sambung meja. Anak. Habis tu, kenapa saya Kamera. panggil Hajar dengan si guru tak ada respon? Tolonglah bagi kerjasama. Respon, jangan senyap je. Okey, tak apa. So macam mana yang lain? A, PCA nak pergi PCB lalu mana? Dia akan lalu router tu. Router pada interface yang mana? Yang pertama tu kan? Ya. Lepas tu dia akan lalu yang kedua. Okey, dia akan lalu yang, pintu keluar dia mana? Ataupun dia nak keluar, dia mesti lalu G0/0 kan? So ini adalah default gateway dia lah. Okay, ni default gateway dia lah. Kalau dia adalah PCA atau dia adalah LAN A switch, ini dia punya dot 1 ni adalah dia punya default gateway dia. Tapi kalau dia adalah PCB ataupun LAN B, pintu dia bukannya dot 1 tapi pintu dia adalah 65. 65. Tu dia yang paling banyak lah saya bagi tahu kan. Tapi kali ni kita assign sekali dengan dia punya IP lah. Okay. Dan default gateway ni selalunya kita akan assign host address yang pertama. Okay, first host address. Dot 1 adalah first host address kan untuk subnet. Subnet 192.168.0.0. Okay. Untuk subnet yang bawah ni pun sama. .65 ni adalah nombor pertama dalam yang diberikan kepada interface ni lah. Pada G0/1. Okey. Lepas kita dah buat, kita dah tahu dah semua. Ni pun kita dah tahu semua, kita dah boleh start configure lah. Configure. Ni kita masukkan lah. Ni adalah LAN A.1. Dot 1, yang ini LAN B.65, PCA dot 1, PCB.65. Okay. Tahu tak kenapa jawapan dia tu? Tahu tak kelas? Tak tahu? Baru cerita kejap tadi. Okay. Kenapa gateway untuk LAN A dapat dot 1, kenapa PCA gateway dia dot 1? Ni baru cerita tadi. Okay. A ni, PCA ni nak pergi ke mana-mana lah. Okay, nak pergi PCA, nak pergi ISP workstation ke, nak pergi PCB ke, nak pergi remote network. Maksudnya bukan dalam local network. Maksud dia punya laluannya memang sinilah. Laluan untuk dia keluar kepada network yang lain. Inilah point dia. Itulah pintu dia. G0/0 yang mana kita akan setkan IP dia adalah dot 1. Kenapa dot 1? Sebab kita ikut arahan dalam soalan. Dia kata dot 1 berikan pada gateway. Yang ni pun sama. Kenapa LAN A dengan PCA dia IP dia sama, dia punya gateway? Sebab dia laluan yang sama. Kan? Yang sama. PCA dengan LAN A nak keluar, memang lalu dot 1 tu. Lalu sama juga. Okey, betul. So bila tu penting untuk awak faham betul-betul. Sebab kalau awak tersilap faham,
Contohlah awak kata PCA yang LAN A ni lalunya dekat sini. Dekat G0/1. Salah lah. Okay? Salah. Itu bukan default gateway dia. Default gateway adalah yang sini. Kalau yang belah sini, ya betul bawah ni. Kalau yang belah ISP ni, sini. Okay? Situ point dia. Okay, bila dah tentukan semua, dia punya default gateway, IP dan juga subnet mask. Ni sama lah ni. Ni sama juga. Okay. So tugas awak adalah configure. Okay, configure. Ni semua tadi dah jawab dah semua. Okay, so part nombor 2. Sekarang saya nak you all semua buka awak punya packet tracer. Cuba configure dulu. Okay. Sebabkan kita akan configure yang ni last kali. Step 1 ni kita configure last kali. Sekejap. Ni bukan last kali untuk ni. Kita configure apa orang kata password. Password kita configure last kali. Hostname ni boleh lah. Sebab password nanti setiap kali awak terkeluar awak kena masukkan password. Nanti ni lah kan macam setiap kali tu nak masukkan susah lah. Sebab tips saya selalu saya buat password tu last kali. Okay, password tu adalah Dia saya buat. kalau dah buat password dulu, tak apa Boleh, tapi setiap kali awak keluar login habis kan, awak exit habis, dia minta password. Sedangkan awak ada tersalah lah apa, ada minta password. Tapi kalau awak tak keluar daripada router tu tak ada masalah. Okay, tak ada masalah pun awak masukkan password dulu. Tak ada masalah. Siapa nak masukkan password sila masukkan. Tapi bila awak tak masukkan nanti persen awak dekat yang awak punya packet tracer tu rendah lagi lah kan. Sebab awak tak configure ni lagi. Tapi kalau nak buat silakan buat dulu. Tak ada masalah pun. Okay, cuma bila nanti kalau awak dah terkeluar dia minta password awak masukkan je lah. Cisco 123 dengan kelas 13. Tak silap saya enable secret dia akan tanya dekat yang enable lah. Enable awak masukkan yang ni. Konsol awal-awal awak masukkan yang ni. Awak kena configure lah. Okay, yang ini dia suruh awak yang configure. Lepas tu awak save and then configure pada G. Interface G. G0/0, interface G0/1. Masukkan dia punya subnet mask. Cara masukkan dia sama macam awak masukkan IP pada VLAN 1 pada switch. Okay, cara dia sama. Cara dia sama. Hari tu saya ada bagi ni kan. Apa ni hostname configure. IP. Ni. Okay. Ni cara dia lah. Kecil. Okay. So, ni cara dia lah masuk pada interface tu. Enable dulu. Configure terminal. Masuk interface G0/0. Awak nak type penuh pun tak apa. G tu maksudnya Giga Ethernet. Interface Giga Ethernet 0/0. So, masukkan. Then, kita tadi dah tahu kan, based on topologi ataupun table ni, kita tahu 0/0 adalah .1. So, pergi pada awak punya packet tracer tu, masukkanlah configure. Bila nak configure, ini dia punya cara dia. IP address, masukkan ni. Masuk IP dia .1. Subnet mask dia jangan masuk 255.255.20. Masukkan yang baru. .192. Lepas tu jangan lupa letak no shutdown. Boleh? Try buat dulu. Saya bagi masa 30 minit. Buat dulu sekejap lagi 3.45 kita tengok balik siapa yang start lagi. Yang ini saya nak semua orang buat lah. Semua orang buat. Bukan, buat semua sekali lah. Okay, ikut. Buat semua sekali. Setakat yang awak boleh buat lah. Lepas dah configure yang tu kan.
Lepas awak dah configure, okay, letaklah configure hostname dia apa benda, konsol, dia punya password konsol, password enable apa semua. Configure router pada G0 dengan G0/1, dia punya subnet mask apa semua kena masukkan. Lepas tu save, guna copy run start. Lepas tu dia suruh awak configure switch. Dekat switch ni nak configure apa? Pergi pada VLAN 1, masukkan IP, VLAN 1 switch. Okay, masukkan IP je dulu. Okay, gateway dia tak payah dulu. Nanti saya tunjukkan yang gateway tu. Kenapa pentingnya nak letak gateway tu. Saya tunjukkan. Okay, yang dekat LAN ni, dekat LAN switch, masukkan IP saja dulu. Lepas tu, awak masukkan IP pada PC. PC tu kan ada kan dia punya PCA dengan PCB, ada kan dia punya IP, subnet mask, default gateway, awak masukkan. Okay, buat sampai situ. Lepas tu awak testing. A, B, PCA pergi dekat default gateway. Boleh tak? Ping dia punya IP dia. PCB pergi ping dekat default gateway dia. Dapat reply tak? Sepatutnya dapat. Okay, sepatutnya dapat. Lepas tu PCA ni awak pergi communicate dengan PCB. Ping PCB lah. Sepatutnya dapat jugalah. Okay, sepatutnya dapat. Tak ada masalah. Okay, cuba buat dahulu. 3.45 kita akan discuss lah. Tengok mana yang tak dapat. Boleh? Okay, so silakan. Okay, ni hari tu saya dah bagikan link dia. Untuk awak tengok hari tu. Saya harap awak simpan lagi lah link untuk tu. My link ITN kot. Ni. So ITN dapat semualah. Tengok video sekali. Okay. Basic command. Awak nampaklah nak configure banner, hostname. Siapa yang tak ingat hostname macam mana. Siapa tak ingat nak save. Siapa tak ingat nak configure interface. Sila tengok baik semula pada link tu. Dekat ni config IP kat PCA, PCB. Madam, link tu, alah, madam tak ada. Korang siapa ada link ni? Aku tak ada dok. Madam. Ya. Madam, link yang tu saya dah tak ada. Okay, dah Hasra dah bagi. Okay. So, satu lagi. Pastikan guna nama masing-masing dekat tracer tu. Saya nak tengok semua orang buat. Sebab bila tak buat sendiri, tak tahu nanti. Kita dengan nak buat di kertas, nak buat apa semua guna sendiri punya ID lah, nama sendiri. Okay, semua ada file tu kan? Ada. Okay.